warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berhimpun di dalam majlis ilmu dalam kuliah Al-Qawl Al-Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana kita akan sambung membahaskan berkaitan dengan masail dalam kitab ataupun bab yang pertama, Kitab Tauhid. Yang mana kalau kita lihat, kita berhenti pada masalah yang ke-7, yang ke-6 kita dah huraikan sebelum ini. As-sabi'ah, al-mas'alatul kabiratu anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Fafihi ma'na qawlihi ta'ala faman yakfur bit taghut, al-ayah. Baik, yang ke-7 iaitulah masalah yang besar, iaitulah merujuk kepada bahawasanya ibadah tidak akan terhasil melainkan dengan mengkufuri taghut. Ibadat Allah la tahsulu illa bil kufri bi taghut. Ibadah kepada Allah itu tidak terhasil melainkan perlu kufur terhadap taghut, perlu berlepas diri terhadap taghut. Baik, yang ke-7 kan, permasalahan besar, iaitu beribadah kepada Allah tidak terwujud tanpa pengingkaran kepada para taghut. Ini kufur kepada taghut. Baik, kata syarih rahimahullahu taala, dalilnya adalah firman Allah taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Maka dari itu, barang siapa beribadah kepada Allah namun tidak mengingkari taghut, maka dia bukan ahli tauhid. Kerana itulah penulis menganggap permasalahan ini besar, mengingat banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahuinya, baik di zaman penulis maupun di zaman kita sekarang ini. Wallahul musta'an. Jadi kata Syekh dalam syarahnya, walihada ja'ala al-muallif rahimahullah hadhihi al-mas'alah kabirah. Kenapa disebut di situ mas'alatul kabirah? Maksudnya isu ni adalah isu yang besar. Kenapa? Lianna kathiran minal muslimin jahilaha fi zamanihi. Kerana ramai di kalangan kaum muslimin yang jahil tentang isu ini, masalah ini. Fi zamanihi maknanya di zaman muallif, di zaman penulis, di zaman pengarang, yakni pengarang kitab tauhid. Wa fi zamanina al-an, dan juga di zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang maknanya zaman Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin, dan zaman kita sama. Maknanya isu ni bukanlah isu yang baru. Jahil akan tauhid ni akan terus berlaku apabila terangkatnya ilmu, matinya alim ulama, berkurangnya ahli ilmu, berkurangnya majlis ilmu, kan? Maka itu kita kata memang sunnatullah. Baik, tambih di sini ada perhatian, situ tambih, la yajuzu itlaqu syarq la yajuzu itlaqu syirki aw al-kufri aw al-la'ni ala man fa'ala shay'an min dhalika, لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع. فلا نقول لمن أكل الربا ملعون، لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه كالجهل مثلا أو الشبهة وما أشبه ذلك. وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركا، فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم. وكذا نقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين
إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه. Ini perhatian, tambih ni sangat penting. Tidak boleh menghukum ataupun tidak boleh kita menunding jari, menghukum syirik. La yajuzu itlaqu syirk. Tak boleh kita mengitlakkan, kita menuduh orang syirik ataupun kafir ataupun laknat kepada orang yang melakukan sebahagian di antara perbuatan-perbuatan tersebut secara mutlak. Maknanya merujuk kepada apa sahaja yang mungkin pada pandangan kita secara kasar dianya adalah kita boleh katakan sebagai sesuatu yang termasuk dalam kategori taghut, kekufuran misalnya, kesyirikan. Tetapi tengok dekat sini Syekh berikan satu tambih sangat penting. Maknanya tak boleh kita nak menjatuhkan hukum syirik. Yakni maknanya di sini takfir, menghukum orang sebagai syirik ataupun laknat kepada orang yang melakukan maksiat ataupun melakukan kesyirikan, kufur. Maknanya di sini lebih pada takfir muayyan. Takfir kita kata secara spesifik. Maka tak boleh. Tak boleh, la yajuz. Kenapa? Li'anna al-hukma bidzalika fi hadhihi wa ghairiha lahu asbabun wa lahu mawani'. Kerana hukum, maknanya hukum berkenaan dengan syirik, kita nak kata orang tu musyrik, kita nak kata orang tu kafir ataupun kita nak laknat, maka ianya berkait dengan perbuatan-perbuatan tersebut dan juga perbuatan-perbuatan lainnya yang memiliki sebab-sebab dan penghalangnya. Penghalang-penghalangnya. Apa maksud sebab-sebab dan penghalang? Lahu asbabun wa lahu mawani'. Maknanya asbabun fi adami takfirihi wa mawani'un fi takfirihi. Maknanya sebab yang menghalang untuk dijatuhkan hukuman kufur. Hukuman kita kata takfir ke atasnya, ataupun syirik ataupun laknat, ada sebab-sebab yang menghalang, ataupun ada kita kata ada mani'un yamna', dia kata asbab walahu mawani', ada sebab-sebab yang tak boleh kita nak jatuhkan hukum tersebut, dan ada penghalang-penghalang yang mengangkat hukum tersebut berlaku. Fala naqulu liman akala riba mal'unun. Maka tak boleh kita katakan kepada orang yang makan riba, kita kata dia dilaknat, dia terlaknat. Maknanya kita ala ta'yin, maknanya spesifik. Kalau kita kata perbuatan makan riba dilaknat oleh Allah dan Rasul, tak ada masalah, umum. Tetapi yang jadi isunya sekarang, kita nak ta'yin ala fulan, ala alan, nak kita nak spesifik pada orang, individu tertentu dan sebagainya. Ini tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ada di sana ada syarat. Dalam isu takfir ini, takfir muayyan ni memang berat. Dia bukan boleh suka-suka hati, dia memang sangat-sangat berat. Dan isu ni adalah isu yang paling, orang panggil paling crucial sekali, paling kita kata paling penting sekali dalam permasalahan kitab tauhid. Isu inilah. Sehingga kita katakan sesama ahli tauhid, sesama orang yang mengaji kitab ini pun boleh sampai tahap kafir mengkafirkan antara satu sama lain, sesat menyesatkan antara satu sama lain disebabkan isu ni. Jadi hati-hati. Sebenarnya baru-baru ni ada isu orang seorang ulama muhaqqiq dalam bidang akidah, Syekh Sultan Al-Umairi, wafaqallahu hafizahullah, bila baru-baru ni ada isu yang berkait dengan ada beberapa tokoh yang mengkritik syarah kitab tauhid beliau, Maslakul Rashid kalau tak salah, kitab beliau itu lebih kurang 3 jilid beliau karang. Syekh Sultan Al-Umairi ni makruhlah, dia seorang ulama yang maknanya dia punya syarahan dan juga penjelasan dia tu dakik, teliti lah, detail. Dan dia penjelasan dia juga ada bentuk-bentuk tahqiq yang sangat-sangat penting lah, terutamanya pada zaman sekarang. Jadi adalah orang mengkritik dia dalam isu macam ni lah.
Dan sebahagian orang bila dia mengkritik dengan apa kita kata mengkritik sesuatu dalam satu isu, kebanyakannya tidak akan, kita kata tidak akan, kritikan itu tak dibina di atas dasar ilmu ataupun tidak dibina di atas dasar keadilan. Selalunya kalau kita tengok akan maknanya serangan dalam bentuk maknanya tulisan yang dalam bentuk tamfir, dalam bentuk menjauhkan orang daripada seseorang yang kita kritik tu, ataupun dalam bentuk yang maknanya dalam bentuk celaan, dalam bentuk kita kata menggunakan kata-kata yang keras dan sebagainya. Kadang-kadang itu tak baguslah, maknanya tak menunjukkan satu akhlak yang baik, kan? Jadi Syekh Sultan Umairi ni dia dalam isu berkenaan dengan syarahan beliau tu, antaranya inilah yang anda teringat masalah ni yang berkait dengan masalah kita kata apa yang mereka kritikkan sebenarnya. Syekh Al-Utsaimin ada sebut dalam Al-Qaul Mufid, Al-Qaul Mufid. Maknanya sebahagian orang dia tergesa-gesa, dia tak baca Al-Qaul Mufid. Apa yang ditakrirkan oleh, apa yang disyarahkan oleh Syekh Sultan Umairi itu disebut oleh beberapa ulama kibar, antaranya Syekh Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid, dan juga Syekh Salih Al-Syekh dalam At-Tamhid, syarah kitab Tauhid. Jadi bila nak bagi tahu di sini betapa ramainya orang, walaupun sudah kita kata di tahap seorang yang boleh kita kata ada ilmu dan sebagainya, tetapi dalam memberi komentar ataupun dalam memberi komentar terhadap satu isu akan tergesa-gesa sebab tak baca dulu. Itu poin dia. Selalu macam itulah. Kita tengok macam itulah maknanya. Dan akhir sekali anda tak mahu sebutlah syekh tu kan, tapi kedua-duanya alim kan. Tapi kita kata biasalah salah faham tu, dan akhir sekali terpaksa tarik balik ya. Maknanya bila tersalah kan, tapi tak apa lah. Kalau kita kata kalau kita dah tersalah, maknanya kita mengakulah dan kita minta maaf lah. Tapi kat situlah, kat sini antaranya isu ni, saya ingat isu berkenaan dengan takfir muayyan, dan satu lagi isu yang berat juga, dan kita akan tengok sesama orang yang mengaji tauhid, sesama salafi akan bergaduh, maknanya sampai mengkafirkan ataupun menyesatkan satu sama lain bila sampai bab al-uzru bil jahli. Dan antara yang juga yang kita kata yang menjadi topik yang akan diuji kesalafian seseorang zaman ini adalah isu ni, takfir. Yang lebih spesifik lagi, hari ini kalau kita duduk di barisan sebahagian penuntut ilmu yang semangat ni, kebanyakan mereka inilah yang menjadi pemisah. Maknanya dia akan test kita punya mauqif. Apa pendapat kau tentang fulan dan alan? Contoh, apa pendapat kau? Dia telah melakukan benda syirik sekian. Maknanya sampai tahap dia nak paksa pendapat kita untuk takfirkan fulan dan alan yang kita pun tak jelas tentang situasi dan kedudukan orang tu. Kalau kita tak takfirkan fulan dan alan, kita juga akan dihukum kafir. Kalau kita tak tabdi' fulan dan alan, kita juga akan dihukum mubtadi'. Ini bukan manhaj ahli ilmu. Jadi kita kena elakkan. Selalu macam tu. Selalu macam tu. Dia akan test. Dan antara isu kalau kita belajar kitab tauhid ni, antara isu yang akan dijadikan sebagai ujian untuk test kesalafian seseorang, ketauhidan seseorang, isu takfir, dan juga isu takfir ni maksudnya pecahan dia, takfir, tabdi', tafsik, semualah. Tahzir tu masuk dalam ni juga, masuk dalam pecahan ni juga. Maknanya ini satu isu ni. Kemudian satu lagi isu adalah isu al-uzru bil jahli, keuzuran disebabkan oleh kejahilan. Yang ni isu yang kalau siapa yang mengaji kitab tauhid, siapa yang dalam bidang akidah, inilah yang akan jadi apa? Bahan kita kata apa? Ujian orang untuk test kita. Sebab itu kita kena belajar betul-betul yang isu ni. Kita kena perhati betul-betul isu ni. Baik. Jadi kata Syekh, tengok Syekh kata apa? Vonis syirik, maknanya menghukum syirik, kafir atau laknat
berkait dengan perbuatan-perbuatan tersebut dan juga perbuatan-perbuatan lainnya memiliki sebab-sebab dan penghalang-penghalangnya. Lahu mawani', lahu asbabun wa mawani'. Yang ni perinciannya, kita nak tahu apakah sebab-sebab yang boleh menjatuhkan seseorang kepada kekufuran dan apa juga sebab-sebab yang boleh menghalang, mawani', boleh menghalang dia untuk jatuh ke dalam kekufuran. Sebab itu kitab yang terbaik dalam isu ini adalah kitab karangan Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, itulah At-Takfir wa Dawabituhu. At-Takfir wa Dawabituhu, karangan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Itu antara kitab yang terbaik dalam menjelaskan tentang isu takfir ni dengan terperinci, maknanya dengan taksil. Sebab itu isu ni lah yang paling bahaya sekali. Paling bahaya sekali sebab bila kita tak faham apa yang dibahaskan oleh ulama berkenaan dengan isu ini, maka itu yang menatijahkan kita kata sebahagian di kalangan syabab, di kalangan pemuda-pemuda yang semangat, yang ada hamasah, tetapi mereka kurang kita kata ilmu dan juga tiada pengalaman, maka mereka inilah yang akan terjebak ke dalam yang kita paling takut sekali adalah fitnatut takfir. Sebagaimana yang dikarang satu kitab khusus fitnatut takfir oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ada kitab khusus bincangkan tentang fitnatut takfir. Masalah zaman zaman Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika mana syabab-syabab ni semangat dalam nak mengkafirkan orang ni. Kita kena ingat ni, tahzir ni dia mula dengan tahzir dulu. Lama-lama kalau tidak dirawat, kita ingat yang tahzir ni mula-mula macam biasa je tahzir. Tetapi lama-lama kalau tidak dirawat, kalau tidak dibimbing, kita risau dan bimbang mereka akan masuk ke dalam fitnah takfir. Fitnah takfir memang jadi apa? Jadi khawarij lah. Itu na'udzubillah min dzalik. Sebab kita memang nampak sekarang ni banyak banyak faktor-faktor yang boleh menjuruskan seseorang pemuda syabab yang mungkin ada masalah-masalah, mungkin ada juga berkait dengan masalah lain, masalah mental misalnya, ataupun masalah tekanan emosi, tekanan jiwa dan sebagainya. Itu juga boleh dijadikan satu subjek ataupun topik kajian yang mendorong mereka untuk mengkafirkan orang lain ataupun bermusuh dengan orang lain atau mentahzir orang lain atau membid'ahkan tanpa ilmu yang benar ataupun tanpa kita kata melalui proses yang benar, maknanya dengan bermudah-mudah. Itu kita tak mahu. Sebab itu kita kena ingatkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, jangan bermudah-mudah. Kalau boleh nak cerita tentang keburukan orang tu pun jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah, maknanya kalau kita dah terbiasa mungkin duduk dengan kawan kita, mungkin adalah 2-3 orang yang mungkin terbiasa dah nak, bila dalam duduk sembang tu mesti nak cerita tentang keburukan orang, kita cuba untuk elakkan. Kalau terpaksa, cakap hanya apa yang perlu. Cakap apa yang perlu saja. Jangan kita biasakan, maksudnya untuk kita lebih-lebih, maknanya berlebihan dalam apabila kita bercakap tentang a'radin nas, tentang kehormatan manusia dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang sangat-sangat bahayalah kalau kita tak atasi dengan ilmu yang benar. Baik. Maka dari itu kita tidak mengatakan kepada orang yang memakan riba dia terlaknat, mal'un. Tak boleh. Ala ta'yin maknanya, spesifik, tak boleh. Kerana mungkin ada hal-hal yang mencegah turunnya laknat kepadanya. Ada penghalang. Seperti kerana kejahilannya. Misalnya, atau adanya syubhat, atau adanya penghalang yang lain. Seperti itu jugalah syirik. Kita tidak boleh menyebutnya pada orang yang melakukan sesuatu perbuatan syirik kerana boleh jadi hujjah belum tegak baginya. Kerana kelalaian ulama mereka dalam menjelaskan dan menyampaikannya. Sampai tahap ni sekali keuzuran yang diberikan. Tetapi dalam isu ni lah yang jadi yang jadi pecah. Maknanya kita kena hati-hati. Maknanya sebab tu biarlah kita orang kata kita ni memayek ke lembek ke apa, biar. Yang penting kita tak terjebak dalam apa? Mentakfir orang tanpa hak.
Kalau kita perasan sebahagian di kalangan syabab, pemuda-pemuda ni, dia orang semangat, dia orang bila tanya soalan, dia orang nak macam tanya hukum terus. Selalunya bila tanya tentang orang, individu, dia nak suruh, dia kalau boleh, kebiasaannya dia nak satu hukum. Kan? Apa pendapat ustaz tentang tokoh fulan dan alan? Dia nak supaya kita jawab tu satu. Tak boleh ada atau tak boleh, satu je. Ahli tauhid ke musyrik? Dia nak tu. Ahli tauhid ke musyrik? Tak boleh tengah-tengah. Kalau tengah-tengah dia kata ni sesat. Dia kena satu je. Kan? Sunni ke mubtadi'? Salafi ke hizbi? Salafi ke ikhwani? Dia nak satu je. Jadi orang macam ni kita kata, bayangkan kita, maknanya kita, kalau anak kita buat salah ataupun ada kesalahan dan sebagainya, isteri kita buat salah, kalau kita tatbiq macam geng-geng Ghulatul Tahzir ni, agak-agak isteri kita jadi apa? Tahzir lebih kan? Kalau isteri tu kaki tahzir, suami kaki tahzir, memang habis betul tak? Anak pula kaki tahzir juga, habis Sebab kita tahu, maknanya kita sebagai manusia, kita tahu kita ada kekurangan, betul tak? Kita semua ada kekurangan, kita ada salah dan silap. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok syubhat Ghulatul Tajrih ataupun Ghulatul Tabdi', Ghulatul Takfir ini, mereka menolak apa yang disebut sebagai muwazanah. Muwazanah. Maknanya muwazanah ni kita kata apa? Timbang. Kan? Dia berkata, ini memang kalau kita tengok daripada zaman tahun 90-an lagi ataupun 2000, memang diperdebatkan isu fiqh muwazanah ni. Sampai satu tahap, seakan-akan sebahagian golongan ini, mereka mengisytiharkan siapa yang mengatakan adanya fiqh muwazanah, maka dia bukan salafi. Dia bukan ahli sunnah, dia terkeluar daripada ahli sunnah. Maknanya sampai macam seakan-akan macam mereka kata ni ijma' salafi pada zaman moden. Mereka katalah, mereka dakwah. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kita buka dalam Siyarul A'lam An-Nubala, perkataan Fudail bin Iyad kalau tak salah, ataupun Sufyan bin Uyainah, jelas. Maknanya muwazanah tu memang ada. Muwazanah ni apa? Maknanya seseorang individu tu kita kena timbang apa kebaikan dia dan apa keburukan dia. Kalau kebaikannya itu lebih banyak, maka tidak disebut keburukannya. Itu kaedah. Kalau keburukannya lebih banyak, keburukannya itu ataupun keburukannya itu lebih memudaratkan dan banyak, tidak disebut kebaikannya dan disebut keburukannya. Kaedah penting. Itu muwazanah. Dan berapa banyak juga nukilan perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala mentakrirkan perkara yang sama. Begitulah juga Al-Hafidh Ibn Abdul Bar mentakrirkan perkara yang sama. Al-Zahabi dalam Siyarul A'lam nukilkan daripada Fudail bin Iyad dan juga sebahagian di kalangan salaf. So, praktikal lah. Sebab apa? Cuba kita tatbikkan dekat anak dengan isteri kita cukup. Kalau kata anak kita buat salah sikit, kita terus hajar dia, kita terus pukul dia, kita terus marah dia, kita terus laknat dia, kita terus tahzir dia, halau dia, buang dia. Agak-agak ada tak orang boleh hidup dengan itu yang jadi masalah, tu yang jadi penderaan dan sebagainya. Kawan kita, kalau setiap kali kita kawan, keburukan dia itu saja yang kita nampak dan kita jaja, memang tak ada kawan lah kita. Betul tak? Dan silap-silap tak ada lah, last sekali semua orang ada kekurangan macam apa yang mereka buat dekat guru-guru mereka. Setiap kali dia berguru dengan seorang individu, dia nampak keburukan tu dijaja, dia tinggalkan guru tersebut. Kemudian dia pergi kat guru yang satu lagi, keburukan yang dia nampak juga dia tinggalkan, keburukan yang dia jaja. Last sekali tak ada guru.
Itu betul lah sekali syaitan yang guru dia. Kan? Jadi maknanya tak praktikal. Maknanya kalau kita cuba untuk tatbiq benda tu, kita cuba tatbiq, yakni praktikkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada isteri kita, pada anak kita pun tak boleh. Betul tak? Sebab itu kita kata sebenarnya muazanah tu memang ada. Dan bukanlah orang yang kata fiqh muazanah ni ikhwan muslimin, dia hizbiyun, dia sururiyun ke, tak. Sebenarnya orang yang kata dengan fiqh muazanah tu, orang yang muazanah tu, dialah sebenarnya kita kata apa? Orang yang ikut manhaj salaf. Jadi masalahnya bila sebahagian orang dia ambil fatwa ulama ni, dia ambil fatwa ulama, dia kata tengok ulama ni kata muazanah tak ada. Kena fahamlah konteks. Dia maksudkan bila orang tu jelas-jelas keburukannya lebih banyak. Contohnya ahlul bid'ah wal ahwa. Memang jelas-jelas lah orang yang menyeru kepada kesesatan. Memanglah time tu memanglah tak ada muazanah. Sebab kita nak ingatkan orang tentang kesesatan dia. Contohnya orang yang sebarkan hadis palsu. Kat situ tak ada lah muazanah. Pasal dah terang-terang dia sebar hadis palsu contoh. Ataupun dia menyeru kepada kesyirikan. Jelas-jelas. Atau menyeru kepada bid'ah. Sahibul bid'ah yad'u ila bid'atihi. Yang menyeru kepada bid'ahnya. Maka kita kata kat situ memanglah tak ada muazanah. Tapi masalahnya bila geng-geng ni depa ambil hak yang apa yang ditanzilkan, yang dipraktikkan kepada ahli bid'ah, kepada orang beriman, kepada saudara mereka sendiri, kepada ahli sunnah, kepada ahli ilmu. Itu masalah. Itu yang jadi last sekali tak ada orang selamat. Semua tak selamat. Kan? Ini masalah. Sebab itu kalau kita tengok kebiasaan golongan ini bila datang, kita tengok dia orang punya, tak tahulah, dia orang banyak masa kot. Kita pun kadang-kadang pelik juga. Banyak masa nak cakap pasal orang ni. Banyak sangat masa free. Kan? Kau fulan cakap pasal alan fulan. Last sekali apa yang kau dapat? Macam baru-baru ni bila seorang ulama Syekh Sa'id Al-Kamali hafizahullah waffaqahullah datang kan. Jadi duk sibuk. Kan? Masalahnya pergi ambil hukum ataupun pergi ambil apa yang individu yang juga majruh, yang telah ditahzir juga. Yang mentahzir Syekh Sa'id Al-Kamali tu, fulan yang mentahzir tu pun orang yang dia pun ditahzir juga oleh ulama. Tu anda kata, orang tanya anda kan, orang kata, macam mana ni Ustaz? Syekh fulan kata dia ni sekian. Anda kata, yang kau ambil perkataan yang kau quote perkataan yang tahzir Syekh Sa'id Kamali tu pun, dia tu pun dah ditahzir dah. Sebab tu anda kata, kalau anda nak cerita pasal dia, boleh. Tapi anda kata, tak ada hujung pangkal. Dia macam ni lah anda cakap, orang yang sibuk dengan tahzir ni, dia last sekali dia jadi apa? Kalau kita boleh buat rajah tu, dia jadi simpang siur dah. dia kata orang ni tahzir ni. Lepas tu kita boleh tarik, dia ni tarik, dia tahzir ni. Dia ni ditahzir oleh dia ni. Fulan ditahzir pula oleh dia ni. Dia ni ditahzir oleh pula ni. Last sekali semua ditahzir. Tinggal dia seorang. Last sekali akulah hamilul liwa' jahr wa ta'dil. Aku mengisytiharkan akulah hamilul liwa' jahr wa ta'dil. Akulah pemegang panji jahr wa ta'dil pada zaman ini di Malaysia ini. Last sekali itu yang jadi itu masalah. Dia kalau kita tengok balik isu ni juga dia sebenarnya kalau kita tengok pengkaji luar yang bukan mereka bukan tengok dari sudut gerakan. Apabila mereka melihat sebenarnya gerakan yang dia orang panggil gerakan yang kita kata yang mereka kata salafi lah. Mereka kata gerakan yang macam ni mereka panggil lah nama macam-macam lah, Madakhali, macam-macam kan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok balik, dia memang sebenarnya ada memang kita tak nafikan apa yang disebutkan oleh para ulama, iaitulah masuknya golongan-golongan yang dipanggil madsusun, mereka yang menyelinap masuk ni di kalangan kita pun tak kenal siapa di belakang, sebalik belakang mereka ni yang ada tujuan-tujuan yang tertentu.
terutamanya tujuan-tujuan politik. Kita pun tak tahu kan, kita pun tak kenal. Tiba-tiba orang tu main kata, Syekh Fulan-Fulan ni telah mentahzir Fulan. Syekh Fulan-Fulan yang dia kata tu pun kita tak kenal, betul tak? Macam mana kau memenatkan akal orang awam untuk tahu benda yang dia pun tak boleh nak tahu? Betul tak? Itu kata last sekali, simpang siur. Tak ada dah orang yang selamat. Sebab tu kalau kita tengok dalam pendedahan sebahagian masyayikh berkenaan dengan isu ghulatul tahzir dan sebagainya, ni memanglah ada sebahagian mereka yang terpengaruh ni, mereka yang baik dan sebagainya, soleh, baik dan sebagainya, tak nafikan. Tapi ada juga yang melibatkan, kita kata, perkara-perkara yang melibatkan politik dan sebagainya, dan ini kita kata kita tak maulah nak import budaya-budaya yang tak baik ni di kalangan penuntut ilmu dekat negara kita, betul tak? Kita tak mau benda-benda yang negatif, kita tak mau, kita ambil yang baik je. So isu yang jadi masalahnya bila dia pergi import masalah isu apa benda yang tak ada kaitan, dia mari. Itu yang jadi masalah. Sebab itu kita kena ingatkan benda ni. Baik. Jadi kata Syekh lagi, di sini, seperti itu juga syirik, kita tidak boleh menyebutnya pada orang yang melakukan suatu perbuatan syirik kerana boleh jadi hujjah belum tegak baginya, kerana kelalaian ulama mereka dalam menjelaskan dan menyampaikannya. Ini kat sini memanglah akan ada isu lah. Maknanya akan, sebab apa? Sebab perbezaan khilaf yang berlaku adalah pada adakah, macam mana dhabit kita nak tetapkan iqamatul hujjah tu. Itu ada perincian dia. Macam mana kita nak kata tertegak hujjah tu? Adakah semata-mata usulul bayan ataupun zuhurul bayan, jelasnya penjelasan, sampainya penjelasan itu sudah dikira sebagai tertegak hujjah atau perlukan penjelasan lagi? Memang itu ada perbahasan. Baik, kemudian kata Syekh lagi, seperti itu juga jika kita mengatakan barang siapa berpuasa Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Namun kita tidak boleh menghukumi hal ini untuk orang tertentu. Mari kita ambil hadis tu umum. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampunkanlah dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian kita kata anta telah diampunkan dosa. Boleh tak? Tak boleh. Atau saya telah diampunkan dosa berdasarkan hadis ini. Boleh tak? Tak boleh. Macam tu, kalau macam tu pun tak boleh, sama juga yang lawannya. Lawannya maksudnya ancaman. Hadis-hadis yang berbentuk atau nas-nas yang berbentuk ancaman, yang berbentuk amaran ataupun ancaman ataupun hukuman, maka kita tak boleh nak hukum ala ta'yin. Kita tak boleh hukum secara spesifik. Baik, tidak boleh berlaku bagi peribadi tertentu kecuali setelah syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Masalahnya kita tahu tak? Kan, orang tu puasa Ramadan, kita nampak zahir Ramadan, tapi adakah kita tahu apa yang di sebalik dia, kat rumah dia macam mana? Tak tahu kan? Jadi benda-benda macam ni lah syarak memerintahkan kita untuk apa? Serahkan kepada alimul ghaibi wasyahadah. Serahkan kepada Tuhan. Benda-benda yang kita tak, maknanya ada sebab-sebab dan penghalang, kita tak disuruh dan diperintahkan untuk tatabu', untuk mencari-cari, untuk menuruti apa orang tu buat, apa yang dia buat. Kalau dia salah sikit kita nak, macam ni, bahaya. Sebab itu kaedah yang disebutkan oleh para ulama, nahnu nahkumu bidzawahiri wallahu yatawallas sarairi. Kita menghukum manusia berdasarkan zahir. Kalau dia baik, baik lah. Kan? Kita tengok dia baik, baik. Dia solat. Dia puasa. Okay, dia Muslim. Dia menjaga hubungan dia dengan Allah. Dia menjaga hubungan dia dengan manusia. Akhlaknya baik. Okay, baik. Nahnu nahkumu bidzawahiri. Wallahu yatawallas sarairi. Allah lah yang menguruskan ataupun Allah lah yang menghukum isi hati manusia, sarair, rahsia-rahsia manusia. Berbeza dengan ghulatul tajrih, ghulatul tabdi', mereka menghukum ala sarair manusia.
Sebab itu mereka ni macam, mereka ingat mereka ni macam semua macam mereka nak duduk tempat macam mereka ingat mereka ni macam Huzaifah bin Al-Yaman, sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyimpan rahsia. Mereka rasa macam mereka ni penyimpan rahsia. Sebab itu sebahagian ulama bila mereka kaji tentang modus operandi golongan ghulatul tabdi' atau ghulatul tajrih ni, mereka dapati ada sisi persamaan. Sebab itu kalau siapa yang tahu tentang berlaku isu-isu yang di Timur Tengah, yang melibatkan pergeseran politik dan sebagainya, perpecahan politik dan sebagainya, kalau kita lihat sehingga digunakan orang-orang yang nakkan kepada agama ni digunakan, ditunggang demi kepentingan ataupun survival politik individu ataupun parti tertentu ataupun pemimpin tertentu. Apa yang berlaku di Libya misalnya, apa yang berlaku di Mesir misalnya. Sebenarnya benda tu bukan mudah lah, bukan maknanya kita, benda tu bila berlaku memang susah lah, maknanya kerana dia fitnah. Tetapi bila sudah berlaku, kalau kita tak ambil pengajaran, berat lah. Maknanya kita seakan-akan macam tak ambil iktibar. Sebenarnya dah berlaku banyak. Sebab tu dikisahkan oleh seorang syekh tentang yang mereka panggil golongan apa? Golongan ghulat ni. Macam-macam lah nama yang orang panggil mereka ni. Sebenarnya anda tak mau sangat nak sibukkan dengan nama-nama penamaan ni. Tetapi dia berbeza-beza. Sebab sebahagian orang bila dia tanya kita apa nama mereka, sebenarnya tanya nama tu tak penting pun. Tanya nama tu tak penting. Apa grup mereka ni nama apa? Sebenarnya tak penting. Sebab kalau kita hanya tanya nama, kadang-kadang boleh jadi zalim kepada orang si penama tu. Orang yang punya nama tu. Kadang-kadang dia dinisbahkan kepada orang tokoh tertentu, nama tersebut. Jadi ana risau benda tu akan, maknanya akan, kita kata dia akan memberi konotasi yang negatif pada nama yang kita anggap orang tu baik. Dan kita tak mau nak ni. Tetapi sebahagian pengkaji mereka mengitlakkan. Memang mereka kata kebanyakannya mereka ini adalah mereka panggil golongan ni dengan nama madkhali. Madakhilah. Jamak dia madakhilah. Madkhali. Kita tahu nama madkhali ni asalnya dinisbahkan kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Kan? Dan juga murid-murid beliau. Tetapi kita kena faham yang dimaksudkan bila dengan mereka kata madakhilah ni, madkhali ni, kadang-kadang kita kena faham dia nak tujukan kepada pengikut-pengikut dia. Tak semestinya batang tubuh yang punya nama tu dia ada masalah tu. Walaupun kadang-kadang ada, memanglah ada kita kata perkara-perkara yang dilihat membawa kepada apa kita kata melampau, sikap melampau dan sebagainya, membuka pintu-pintu tu sampai dikisahkan. Salah seorang daripada tokoh-tokoh mereka ni, kalau kita kaji tentang latar belakang Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, waffaqahullah, kalau kita tengok kajian tu, kalau kita kena buanglah maknanya persepsi, maknanya sama ada apa yang kita sangka buruk ke, kan, ataupun terlalu mengangkat dia, terlalu mengkuduskan dia, mensucikan dia sampai dia tak boleh salah langsung. Sama juga. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kata apa? Betapa ramai orang yang terjebak dalam ghulu yang berlaku pada Khawarij dan Rafidah. Maknanya boleh tak berlaku ghulu tu dalam geng-geng Salafi? Boleh. Sampai mereka anggap macam Syekh Rabi' tu tak boleh salah langsung. Ini ghulu juga. Dan kalau kita kaji tentang latar belakang beliau, kalau kita tengok, ini ada satu teori lah. Jadi ana nak sebut teori ni, tapi tak bermakna ana setuju. Tak bermakna ana setuju. Iaitulah beliau pada asalnya 13 tahun terlibat dalam dakwah Ikhwanul Muslimin. Asalnya. Kemudian beliau isytiharkan taubat dan beliau membantah Ikhwanul Muslimin yang beliau katakan dengan
macam-macam lah apa yang beliau dah rad dan bantah, dan ulama-ulama memang bantahlah kesalahan-kesalahan dan kekeliruan mereka dan sebagainya. Tetapi bila sebut 13 tahun dalam Ikhwan Muslimin, dia ada satu teori kata seakan-akan macam maknanya pengaruh-pengaruh Ikhwan Muslimin tu masih lagi berbaki pada beliau. Bila anda cakap macam ni memang kena tahzir terus kan? Sebab dah sentuh imam. Tak, kita kena objektif lah. Kita hormat Syekh, kan? Tetapi kita nak bagi tahu perangai-perangai orang ni yang duk sebalik, guna nama sebalik Syekh ni. Seakan-akan macam, kalau sentuh sikit Syekh Robert ni macam sentuh Nabi, kan? Dia samalah yang geng apa yang taksub dengan apa so called apa Ahlul Bait lah apa benda kan, yang dakwa tu sama juga, ghulu. Yang ghulu pada Ahlul Bait, yang ghulu pada Habib, sama. Perangai sama. Yang ni ghulu kepada individu tertentu sehingga apa? Dia jadikan perkataan Syekh Robert tu macam mizan neraca. Dan ini berlaku di Sudan dan di beberapa negeri, negara, di Mesir dan sebagainya, sampai tahap dikisahkan. Yang ni anda dengar sendiri cerita ni. Di mana geng-geng ini mereka melantik setiap negeri atau setiap negara, setiap wilayah tu ada amir dia. Dia macam dah jadi macam apa? Tanzim. Yang mereka tahzir, yang mereka kata ini hizbi dan sebagainya, dalam masa yang sama mereka buat juga. Faham tak? Mereka bina tanzim. Mereka, sebab itu Syekh Faisal Al-Jasim, beliau sebut apa? Hum yaj'aluna rududahum 'ala al-hizbiyah liwusuli ila al-hizbiyah, ataupun hum yaj'aluna raddihim ala tahazzub wasilatuhum ila tahazzub. Maknanya mereka menampakkan mereka ni menentang hizbiyah untuk menyampaikan diri mereka kepada hizbiyah juga. Ni memang apa? Daqiq. Sampai tahap mereka ada imam mereka. Mereka macam dia dah jadi, dia pun duk kata Ikhwan Muslimin ni tanzim sir, apa dia buat apa kita kata gerakan bawah tanah, gerakan nak menggulingkan pemerintah rakyat. Mereka buat benda yang sama. Mereka sampai satu tahap tu dikisahkan seorang syekh ni yang dilantik oleh syekh sekian, dia akan minta senarai nama list siapa yang telah ditahzir oleh fulan dan alan. Dia macam jadi macam apa? Kalau kita baca sejarah Bani Abbasiyah, macam Nuqaba Bani Abbasiyah ketika nak menggulingkan Bani Umayyah. Maknanya sir wal hadha. Maknanya tanzim. Apa yang mereka tuduh Ikhwan Muslimin buat macam ni, memanglah Ikhwan tu memang macam tu dulu kan. Mereka buat benda yang sama. Itu yang jadi tahazzub. Mereka menampakkan diri mereka itu menolak tahazzub, pada hakikatnya mereka menggunakan wasilah tahazzub. Sampai dikisahkan list nama tu datang ke syekh sekian. Kalau dia baca list tu, nama ni ada dalam dia punya catatan, nama sekian-sekian ni aku, ni ada tazkiyah aku, ni ditahzir, pangkah, macam itulah. Dan sebahagian lagi ulama kata mereka sebut ada yang sampai tahap tu meragukan bila melibatkan nama-nama tu dibawa kepada dibawa kepada mukhabarat. Maknanya dibawa kepada kita kata perisikan. Maknanya dia ada apa? dia ada kepentingan politik, dipergunakan. Lalu dizalimilah orang tu. Siapa yang tak ada masuk dalam nama ni, yang ini bukan salafi, ini bukan salafi. Sebab itu mereka akan gunakan media, mereka akan mewar-warkan fulan telah ditahzir oleh Syekh fulan, fulan telah ditahzir oleh. Benda ni budak-budak baru ni bukan tahu benda macam ni. Mereka tak tahu. Budak-budak apa? Baru nak up. Ustaz Adli cakap. Kan? Budak-budak ni bukan tahu apa pun.
Dia orang hanya tahu, oh ni syekh ni hebat. Oh syekh ni hebat. Kadang-kadang sebab tu ana selalu tekankan, ana selalu sebut, kita kadang-kadang kita ni bila kita jemput mana-mana ustaz ke syekh ke yang daripada luar negara, kita berpada-pada. Jangan melampau-lampau. Sebab dah memang base pada pengalaman, bila sikap melampau-lampau ni kita tak atasi, rosak. Dulu macam itulah, bawa daripada ustaz daripada negara jiran kita kan. Ni kemudian bergaduh dengan ni, kemudian ustaz tu datang ditahzir ustaz yang tempatan. Kan? Pasal dia nak dia kadang-kadang dia semua ni ada elemen hawa nafsu. Ada punca hawa nafsu. Kerana nakkan crowd, dia tengok orang tu datang kelas dia ramai, kelas orang tu ramai, dihasad. Kan? Kelas dia sendiri sikit, dihasad. Jadi itu yang jadi tahzir orang ni. Kadang-kadang benda tu macam melibatkan benda tu. Hawa nafsu, hasad dan sebagainya. Benda ni sebenarnya kita kata orang yang tahu pengalaman. Sebab kalau kita tengok balik misalnya di Madinah, macam tu juga berlaku. Sampai tahap tak bagi salam. Sesama Islam tak bagi salam. Kita kadang-kadang ingat macam ni dekat mana ni kan? Ni dekat Madinah Rasul kot. Madinah Nabi kot. Kota suci umat Islam, Madinah Nabi SAW. Tapi kita lalu penuntut ilmu, lalu macam tu je, tak bagi salam. Sebab tu anda teringat Syekh Ghalib As-Sa'idi, dia kata dalam kelas kami, dia kata bila dia ulas tentang isu tahzir mentahzir di Madinah, anda ingat lagi waktu dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari, kelas dia kata apa? Kalau aku kata kat kamu, zaman Nabi ada tak orang munafik? Ada. Okey, sekarang ni kamu ingat tak ada orang munafik? Kemudian Syekh Ghalib Sa'idi kata, aku tak heran. Aku katakan kalau ada orang Yahudi pun dalam Islam Madinah, aku tak heran. Siapa boleh tahu? Kalau zaman Nabi SAW pun apa? Fitnah. Nifaq. Betul tak? Jadi itu kita kata masalah ni kita kata bukan baru. Sebahagian orang dia tergesa-gesa. Dan sebab itu kita tak mau. Sebab itu penting, maknanya kita selalu ingatkan, jangan kita terjebak dalam sikap melampau ni. Jangan kita terjebak dalam sikap melampau. Wallahul musta'an. Itu sampai tahap itulah, kita sampai tahap dia ada list nama. Syekh tu ada list nama. Kemudian di belakang syekh tu ada apa? Individu, ada tangan-tangan gaib yang kita pun tak tahu. Kita hanya percaya saja, rupa-rupanya dipergunakan. Kan? Sampai tahap benda ni bukanlah hanya kata kita dapat maklumat tu, maklumat yang kita just baca daripada internet. Tak, maklumat yang kita memang kita kata yang berdasarkan apa yang kita tengok, tatabuk, kita tengok apa yang berlaku, kemudian kita timbangkan dengan apa yang disebutkan oleh masyayikh. Kan? Tinggal kita nak bukukan je. Kalau nak bukukan boleh. Maknanya penting sebagai ibrah. Sebab kalau kita tengok balik sampai tahap mereka ni tak ada kerja, mereka akan tatabuk orang yang mereka tak puas hati tu, mereka akan macam ni lah, kita kata macam cyber troopers. Dia punya perangai macam cyber troopers ataupun sitro kan, bagi sitro kan, cyber troopers kan sekarang kan macam-macam. Maknanya dia akan sampai tahap mereka ni akan upah orang-orang yang tak ada kerja, akan korek balik. Contohnya macam dia tak puas hati dengan apa? Contoh Abu Talhah kan. Dia tak puas hati dengan Abu Talhah. Dia akan korek. Facebook Abu Talhah tu dia akan cari yang hak mana yang lama-lama kena Abu Talhah zaman-zaman apa muda-muda dulu. Dia akan cari, dia akan buat isu. Macam tu sampai tahap tu. Kan kalau orang tu ada dia punya post-post, selalunya dia orang akan guna macam tu, dan juga mereka akan buat fitnah. Wal iyadzu billah. Na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kadang-kadang kita ni mudah terpedaya bila dia orang datang dalam apa? Yalah kita tengok kan baik, tengok apa? Berakhlak, tetapi rupa-rupanya tidak. Dia macam khawarij lah kita kata. Syubhat mereka ni macam khawarij. Sangat bahaya. Sebab tu ana sebut ni sebab kita pernah berhadapan. Bukan sekali. Banyak kali. Anda boleh umpamakan pertempuran kita dengan mereka ni, anda rasa
ratus-ratus kali rasanya. Kalau kita boleh pinjam Abu Ja'far Al-Mansur kata dekat anak dia Al-Mahdi. Waktu Abu Ja'far Al-Mansur nasihat kat anak dia, Khalifah Bani Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, ketika dia nasihatkan anak dia Al-Mahdi. Kau tahu tak Al-Mahdi? Kau tahu tak anakku Muhammad? Berapa dalam kerajaan ayahanda ni, berapa pemberontakan yang ayahanda telah apa? Hapuskan? Tak tahu. 300. 300. Maksudnya dia ada 300 pengalaman. Anda boleh kata, nak pinjam perkataan Abu Ja'far Al-Mansur tu, anda kata, anda bertempur dengan mereka ni bukan baru. Bukan baru. Dah lama. Tak ada lah sampai 300 lah, kita tak kira pun. Tapi nak bagi tahu dahsyat. Dahsyat. Dan berapa ramai ulama-ulama yang berhadapan dengan mereka dan tak ada kekuatan untuk lawan. Sebab memang Allah Taala tak jadikan kita ni nak apa, kita nak kalahkan mereka dengan apa, kita kata kita kalahkan mereka dengan hujah, tetapi nak kalahkan mereka dari sudut pengikut mereka, pengaruh mereka penguasaan media massa. Sebab memang majoriti mereka yang memegang media-media. Dia punya influence, pengaruh tu mereka pegang. Sama ada di Timur Tengah ataupun di negara kita. Yang inilah kita kata yang ada. Maknanya mereka akan menggunakan segala wasilah untuk mengerahkan. Dia senang, kena tunggu tahzir dia. Dia datang semboyan daripada syekh tu, tahzir fulan, maka akan berlakulah tahzir. Itu sebab tu kita kata benda ni last kali dia sendiri tak boleh kawal. Yang tokoh tu sendiri tak boleh kawal. Pasal apa? Dah semua anak-anak murid dia saling mentahzir. Last kali dia pun kena tahzir. Kan? Sampai macam tahap tu. Tahap tu kita pun tak tahu mana satu nak pakai ni, tahzir siapa. Sebab tu benda tahzir memang tak, cara mereka tu memang tak betul. Kan? Bukan kita kata tak ada langsung tahzir, tapi kita kena faham lah seadanya lah. Bukannya kita diperintahkan bila kita tengok individu seorang fulan tu buat salah, kita kena pergi ikut dia, tengok dia apa dia buat. Itu yang mereka nak buat. Mereka macam tu tahapnya, sampai tahap tatabu' aurat. Mereka mencari-cari kesalahan. Maknanya cari-cari. Maknanya mereka bukan setakat tu, mereka cari-cari. Sampai tahap kalau media sosial tu, kalau kita dah block dia akan buat akaun baru dan add kita, dan semata-mata dia nak attack kita. Anda tahu mereka punya modus operandi. Sampai tahap tu, anda nak bagi kita contoh. Sampai tahap tu, dewan akan ikut selagi dewan tak berhati. Itu dahsyat. Ini bukan kita cerita tentang geng-geng Samsing mana tepi jalan ni, geng-geng yang menggunakan atas nama ilmu. Tu kena hati-hati lah. Sebab kadang-kadang orang tak perasan. Dulu waktu Syekh Ali Halabi datang kan, anda ingat lagi? Masuk bawah pintu pejabat anak, sampul surat. Mentahzir Syekh Ali Halabi. Maknanya bagi tahulah kesalahan dia gini. Pasal kita duk jemput Syekh Ali Halabi kan. Ustaz Yunus apa semua waktu tu jemput Syekh Ali Halabi rahimahullah. Tapi cuba kita bayangkan, Syekh Ali Halabi memang berlembut dengan dia orang. Tapi tak jadi. Tak jadi. Rahimahullah meninggal. Terus bayangkan apa yang mereka tuduhkan pada Syekh Ali Halabi, adakah mereka mampu untuk minta maaf? Memanglah Syekh Ali Halabi maafkan mereka. Tapi cuba bayangkan setiap kali ulama datang, kita nak tahzir. Kita nak cari apa? Kesalahan. Itu kadang-kadang kita ni, bila kita tengok ada orang-orang sesat dan sebagainya, ajaran-ajaran sesat sebagainya ni, maknanya kita sekadarnya. Jangan kita sibuk. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim bagikan analogi. Macam mana kita nak berhadapan dengan syubhat-syubhat, kesesatan dan sebagainya. Umpama dia macam kita berjalan di jalan, dan sebelah kiri dan kanan kita ada hutan. Bila kita berjalan tu, tiba-tiba ada ular datang. Apa kita kena buat? Ketuk, pukul ular tu, kemudian jalan. Bukannya dah ketuk, mati, lepas tu pergi cari ular lain. Pergi masuk, pergi cari lagi. Mana ular ni? Mana lagi? Aku dah jumpa satu. Pergi cari ular yang kedua. Pergi cari yang ketiga sampai kita musnahkan semua ular yang ada. Bukan macam tu.
Sekali je. Maknanya kita berhadapan dengan syubhat, berhadapan dengan orang sesat dan sebagainya, pukul sekali je lah. Maknanya bagi sekali, sampaikan hujah sekali, kemudian apa tanggungjawab kita sampai nak kena ikut apa benda yang dia cakap? Itu jadi masalah sebahagian orang kita ni, dia ikut lah sekali, tak ada kerja. Allahul musta'an. Baik. Kata Syekh lagi, ketika kita melihat seseorang buang hajat di tengah jalan, apakah kita mengatakan kepadanya semoga Allah melaknatmu? Bila kita tengok orang Syekh bagi contoh ni, orang tu tengah buang hajat di tengah jalan. Memanglah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ittaqu mala'in al-mala'ina. Maknanya apa? Hindarilah perbuatan-perbuatan yang mengundang laknat, celaan orang. Boleh tak kita kata laknat Allah kata kamu? Jawapannya tidak. Kecuali jika yang dimaksudkan adalah laknat seperti yang disebutkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina. Lalu orang-orang melaknat orang ini dan membencinya, mereka juga memandangnya sebagai yang tidak beradab dan menyakiti kaum muslimin, maka seperti ini perkaranya lain lagi. Maknanya ini isu lain. Orang yang qada hajat tadi, buang hajat tengah jalan, boleh tak kita laknat dia? Tak boleh. Baik, tapi kalau orang yang melakukan perkara yang boleh mengundang laknat, contohnya bawa kereta tak bagi signal, undang laknat tak? Ni paling kena laknat sekali kat Malaysia ni. Betul tak? Betul tak? Bawa kereta masuk tak pandai guna signal. Ini paling pantang sekali kan. Maknanya bila orang buat macam tu, dia mengundang celaan orang. Apalah celaka orang ni. Maksudnya dia memudaratkan. Ini kita kata tak boleh. Yang ni termasuk dalam ittaqul mala'inah. Yang tu memang kita kata tak boleh nak kawal. Sebab memanglah benda menyusahkan orang kan. Menyusahkan orang. Jadi orang automatik keluar benda yang apa? Tak baik. Tak semestinya laknat ni boleh jadi celaan. Tetapi yang Syekh maksudkan adalah laknat yang kita ta'yin. Maknanya kita laknat Allah ke atas kamu. Yang tu bukan. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Maknanya yang tadi macam tak bagi signal tadi tu, maknanya celaan lah. Dia bukan dia memang laknat dari sudut bahasa. At-tardu ar-rahmatillah. Dijauhkan daripada rahmat Allah. Yang tu tak boleh. Kan? Baik. Memohon kepada kuburan adalah perbuatan syirik. Namun kita tidak boleh mengatakan kepada orang tertentu yang melakukan perbuatan tersebut bahawa dia musyrik sebelum kita mengetahui hujah sudah tertegak kepadanya, atau kita mengatakan dia musyrik jika dilihat daripada kondisi zahirnya. Ini antara perkara yang Syekh sangat berhati-hati. Takkan nak kata Syekh Ibn Uthaymin ni murji'ah kot. Ada orang berani kata Syekh Salih Al-Uthaymin murji'ah. Sebab mereka dia kata Syekh Sultan Umairi murji'ah. Inilah geng-geng Ghulatul Tahzin ni lah. Mereka cukup pantang dengan Syekh Sultan Umairi. Padahal ni Syekh Salih Al-Uthaymin. Sebab itu tengok Syekh kata apa? Fadu'a'ul qabri syirkun. Doa minta kepada kubur syirik. Lakin la yumkin an naqula li syakhsin mu'ayyan fi'luhu hadha musyrik. Ataupun mu'ayyan fa'alahu, la yumkin an naqula li syakhsin mu'ayyan fa'alahu hadha musyrik. Tak mungkin kita, tak boleh kita nak mengatakan individu yang tertentu itu yang melakukan perbuatan syirik itu kita kata dia musyrik. Hatta na'rifa qiyamal hujjah alaihi. Sampailah kita tahu tertegak hujah kat atasnya. Au naqul, atau yang nak kita lebih nak selamat lagi, kita kata hadza musyrikun bi'tibari zahiri halihi. Dia musyrik dari sudut zahirnya. Dari sudut kita kata dari sudut zahirnya kita kata perbuatan dia itu syiriklah. Musyrik, tapi kita nak confirm dia itu adalah musyrik. Tu hati-hati. Hati-hati. Bi'tibari zahiri halihi. Sebab kita, memanglah kita tak nafikan, kita kata perbuatan dia tu syirik tak? Syirik. Semua sepakat. Cuma sekarang ni yang jadi khilaf pada sebahagian ulama, nak ta'yin atas dia tu syirik. Nak kata dia musyrik. Berat tu. Berat.
Sebab itu kita kata, inilah kalau kita baca ni, orang yang geng-geng ni, dia akan kata Syekh Al-Utsaimin murji'ah agak. Sebab dia akan kata orang yang tak mengkafirkan atau mensyirikkan orang yang buat jelas-jelas kekufuran dan kesyirikan, dia adalah murji'ah, irja'. Sebenarnya tak. Kan? Kalau macam itu Syekh Al-Utsaimin murji'ah. Kan? Wallahul musta'an. Sebab itu kita, ialah dalam bab hukum ni, nak menghukum orang ni, kita kena hati-hati. Biarlah orang kata kita ni memayat ke, kita ni tak ada pendirian ke, biarlah. Tapi yang penting kita selamat. Kita nak selamat. Bukan senang. Isu takfir ni isu yang berat. Kan? Sampai tahap tu sekali, sebenarnya apa yang Syekh Al-Utsaimin sebut ni, sebenarnya inilah manhaj Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Seperti mana yang kita sebut sebelum ni, antara ulama yang paling faham manhaj dan juga pemikiran dan wacana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, antaranya Syekh Al-Utsaimin. Dan apa yang ditakrirkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah itu adalah apa yang kita kata termasuk daripada manhaj salaf. Apa yang beliau takrirkan. Cuma isu ni memang kalau memang nak buat apa modal bergaduh ni kat sini ya. Isu ni. Modal bergaduh. Sebab apa kita tahu perangai orang-orang yang macam ni dia akan bawa lah, ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni. Takkan dia tak betul? Betul tak? Ulama ni kata macam ni, dia ni kibar kata macam ni, ulama ni kata macam ni, ulama ni kata. Selagi dia akan bawa perkataan orang ni. Last sekali dia duk main baling-baling fatwa. Dia tak tahu apa hujah, apa alasan. Baik. Yang ni memang nanti kita akan masuk balik lah. Yang ni kita akan perincikan pada tempatnya nanti. Cuma kat sini maknanya hanya tautiah. Muqaddimah sebenarnya. Kita tak bincang detail pun. Mungkin kalau kita nak bincang detail, kena buat apa? Tafsil, perincian tentang takfir tu. Isu takfir ni penting. Dawabit. Sangat-sangat. Kadang-kadang sampai kita pun, bila kita ajar isu ni dekat sebahagian orang, dan kadang-kadang bila kita tak dapat nak jelaskan sampai kita bimbang, orang akan salah faham, kita akan rasa kita bersalah. Sebab apa? Sebab dia boleh melibatkan kehormatan orang lain, status agama orang lain. Bukan main-main. Dia tak boleh main-main. Dia kita kata macam mana kita tak boleh main-main dalam hukum hakam, dalam nak bagi fatwa dan sebagainya. Sama lagi beratlah kalau kita nak main-main dengan status agama orang. Bukan senang. Kita memanglah senang kita main Facebook. Kita kat Twitter kita senang hukum orang. Oh, dia ni fulan mubtadi'. Senang. Tetapi kita tak faham apa yang implikasi ataupun apa kita kata konsekuensi yang menunggu kita di akhirat kelak, di hadapan Allah Taala nanti. Kita boleh jawab tak? Kita risau itu kita takut. Baik. Sebab itu Syekh kata di sini, la yumkin an naqula li syakhsin muayyan fa'alahu hadha musyrik. Tak boleh. Sebab itu dakwah kita menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan tentang syirik. Kan? Adakah tanggungjawab kita untuk menentukan orang ni musyrik, orang ni tak, bukan tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab kita. Kan? Maknanya geng-geng Ghulatul Tahzir ni dia terbalik. Dia nak bagi semua orang awam, semua orang sibuk dengan benda ni. Disamakan level orang. Seakan-akan macam semua orang ni mujtahid. Itu yang jadi, kalau engkau tak mengkafirkan fulan dan alan, engkau pun sebenarnya sama juga macam dia. Kalau engkau tak berlepas diri daripada fulan dan alan, engkau pun sama dengan dia. Itu sebenarnya agak-agak kita kata agak ghulu lah dalam tindak tanduk macam tu. Agama kita tak ajar macam tu. Baik. As-saminah, yang ke-8, anna taghuta amun fi kulli ma ubida min dunillah. Yang ke-8, taghut itu adalah umum, meliputi setiap apa yang disembah selain Allah. Fa kullu ma ubida min dunillah fa huwa taghut.
وقد عرفه ابن القيم بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فالمعبود كالصنم والمتبوع كالعالم والمطاع كالأمير. Ini kita dah bincang sebelum ni. Taghut itu yang seperti mana yang ditarifkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kullu ma tajawaza bihi al-'abd haddahu min ma'budin aw matbu' aw muta'. Setiap yang sesiapa sahaja yang melampaui batas, hamba di kalangan hamba yang melampaui batasannya, yakni syariat Allah dan juga batasan yang ditetapkan min ma'budin, iaitu apa? Daripada yang disembah, au matbu' ataupun yang diikuti atau yang ditaati. Yang disembah seperti berhala, yang diikuti seperti seorang alim, yang ditaati seperti pemerintah, amir, pemimpin. Sebab itu kalau kita tengok balik, alim, matbu' yang diikuti. Kalau kita tengok orang yang kadang-kadang mereka tak nampak, mereka tuduh orang Taghut, yang kita kata tadi geng-geng yang hulu ni, mereka tuduh orang Taghut. Kadang-kadang mereka juga ada. Contohnya, bila mereka membuta tuli, pegang hukum alim yang mereka katakan alim itu, yang mereka panggil imam dan sebagainya itu, untuk mentajrih ataupun untuk mentabdi' atau mentakfir orang tertentu. Dia jadi sama macam apa? Taghut lah. Apa sahaja yang alim tu, tok guru dia kata orang ni sesat, orang ni tak betul, dia percaya bulat-bulat, dia taklid buta. Tak boleh kan? Boleh ke kita? Contoh Hana, orang tanya Hana, apa pendapat ustaz tentang fulan? Lepas tu Hana pun kata, fulan ni ahli bid'ah, sekian. Tanpa Hana jelaskan, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kan? Kalau tak, habis lah. Kan? Orang yang bergaduh dengan kita sikit, kita terus bid'ahkan dia. Kita terus sesatkan dia. Tak boleh. Tapi bagi mereka itu yang berlaku. Kenapa? Seakan-akan macam imam atau syekh itu telah sampai tahap maksum. Mereka tak kata maksum. Mereka kata hukum dia tu tak boleh dipertikaikan. Sebab dia tahu. Sama tak macam orang Syiah kata dekat imam-imam mereka yang maksum? Sama. Cuma mereka tak panggil imam kan? Kadang-kadang mereka panggil syekh. Syekh fulan. Sama. Tak boleh. Kalau datang tahzir ataupun datang tajrih daripada syekh fulan, kita tak boleh pertikaikan. Sebab dia alim. Dia paling alim sekali. Dia pemegang panji. Dia akan bagi gelaran macam-macam. Padahal, alim tu, yang dia kata alim tadi tu, dia tak tahu pun keadaan kat sini. Kan? Dia tak kenal pun orang tu, tak kenal pun orang ni. Itu yang jadi bergaduh tu. Allahul musta'an. Sangat-sangat bahaya. Jadi maknanya sama. Kalau macam tu perangai dia, maknanya dia hanya taklid kepada tok guru dia tanpa tahu dalil, tanpa tahu sebab kenapa. Tak boleh. Kan? Baik. At-tasi'ah yang ke-9, 'idhamu sya'ni thalathi ayatil muhkamati fi suratil an'am 'inda as-salaf wa fiha 10 masail awwaluha an-nahyu 'anil syirk. Yang ke-9, kebesaran ataupun disebutkan di sini ke-9, agungnya kedudukan 3 ayat muhkamat dalam surah Al-An'am di sisi salaf. Di dalamnya terdapat 10 permasalahan. Yang pertama di antaranya adalah larangan melakukan syirik. Syekh kata di sini muhkamat adalah ayat-ayat yang tidak dimansuhkan. Tidak dinasakh, tidak dimansuhkan, tidak dihapuskan lafaznya dan hukumnya. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Dalam mentarifkan muhkamat. Ini pun ada beberapa pendapat. Tapi Syekh nukilkan dekat sini pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ayat yang tidak dinasahkan, tidak dimansuhkan, itulah muhkamat. Salah satu tafsir, salah satu penjelasan tentang makna muhkamat. 10 ayat yang dalam 10 wasiat yang dalam ayat dalam surah surah Al-Isra ataupun dalam surah Al-An'am, 10 permasalahan atau 10 wasiat itu semua adalah muhkamat. Itu muhkamat. Baik, yang ke-10. Ayat-ayat muhkamat dalam surah Al-Isra, di dalamnya terdapat 12 permasalahan. Allah memulainya dengan firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah engkau mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau akan menjadi tercela dan terhina.
Dan diakhiri dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di sisi Allah, nanti engkau akan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan daripada rahmat Allah. Allah mengingatkan kita akan besarnya permasalahan ini dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebahagian hikmah yang diwahyukan Rabbmu kepadamu wahai Muhammad. Kat sini dalam syarahan ni Syekh sebut apa? Ini Syekh ulang balik yang ni. Jadi kita baca sampai 10, 11. Habis waktu dah. Habis dah. Yang ke-11, ayat di surah An-Nisa yang dinamakan ayat hak-hak yang 10, Allah memulainya dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang ni ulang baliklah. Maknanya dia ulang balik, Syekh ulang balik. Cuma kita nak bincang nanti, insya-Allah kelas akan datanglah, kita akan bincang selepas itulah masail yang berikutnya. Yang penting untuk kita tekankan iaitulah masalah yang ke-16, ke-12, ke-16. Bolehnya menyembunyikan ilmu demi sesuatu maslahat. Ke-17, anjuran menyampaikan khabar yang menyenangkan kepada seorang Muslim. Nanti kita akan bincangkan pada kelas akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.